أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, Kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wahassin akhlaqana wa adabana, Ya Allah. Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan-urusan kami, sama ada urusan di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla. Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu dan kasih sayangmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama sekali yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Yang saya hormati dan saya muliakan, serta saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita sama-sama bersyukur. Ya, sangat-sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan umur dan segala-galanya yang masih lagi Allah anugerahkan kepada kita, termasuklah pada malam ini ya kita dapat lagi meneruskan pengajian kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita masuk kepada fasal iman dan yakin. Iman dan yakin. Ya, pertama saya nak sebut bahawa saya cukup yakin dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian bahawa tajuk ni tajuk yang sudah kita faham. Ya, sudah kita faham dan sudah pun kita beriman dan sudah pun kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana ada satu perbahasan yang kalau boleh menambahkan lagi ya, kefahaman kita, ilmu kita, amal kita berkaitan dengan iman dan yakin. Kerana iman ini adalah sesuatu yang berada dalam diri kita, dalam hati kita, ya, dalam bentuk bukan sekadar teori tetapi dalam bentuk praktikal, iaitu rasa percaya kepada Allah, yakin, rasa yakin kepada Allah. Bukan sekadar kita faham iman itu ada suatu kepercayaan kepada Allah, tetapi itu dalam bentuk rasa dalam jiwa dan hati kita. Baik, kemudian Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala berkata lagi, ya, sambungan daripada pengajian kita sebelum daripada ini, beliau mengatakan al-imanu khurujuka anhum. Iman itu ialah bahawasanya khurujuka, kamu keluar atau kamu membebaskan dirimu, anhum, daripada mereka. Mereka di sini merujuk kepada makhluk-makhluk selain daripada diri kita. Diri kita juga makhluk. Maka kita membebaskan diri kita atau kita keluarkan diri kita daripada makhluk-makhluk lain. Nanti ada syarahnya tuan-tuan. Itu makna iman. Walaupun kita dah faham, tapi dia sebut dalam bentuk yang lain supaya menambahkan lagi kita faham. Iman, saya ulang lagi sekali, khurujuka, kamu keluar atau kamu bebaskan dirimu, anhum, daripada mereka, iaitu daripada makhluk. Wal yaqinu, adapun yakin, khurujuka, ialah kamu keluar daripada dirimu, angka sendiri, ya, daripada diri kamu sendiri. Ataupun apa makna yakin? Kamu bebaskan dirimu daripada dirimu sendiri. Ini bahasa ringkas lah, bahasa Arab tuan-tuan sekalian, ya. Bagi yang belajar bahasa Arab, dia dah faham dah. Faham secara umum. Baik, kita hurai satu.
Iman ialah kamu keluar daripada makhluk-makhluk. Iaitu apakah makna iman? Iman adalah membenarkan kewujudan Allah dengan kebenaran yang sempurna. Iman at-tasdiq, iaitu membenarkan tentang kewujudan Allah, kebesaran Allah, membenarkan keagungan Allah, membenarkan segala-gala tentang Allah dengan kebenaran yang sempurna. Dan iman juga adalah ketaatan kepada Allah sepenuhnya. Itu iman. Ya, ketaatan, kepatuhan kepada Allah dengan kepatuhan dan ketaatan yang sempurna atau sepenuhnya. Itu iman. Maka bukti sempurnanya iman seseorang adalah dia tidak melakukan sesuatu kerana makhluk, atau dia tidak melakukan sesuatu kerana selain Allah, tidak sekali-kali, dan tidak pernah bergantung kepada makhluk atau tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Itu ialah iman yang sempurna. Jadi ada dua perkataan saja, mudah saja tuan-tuan ya. Bagaimana cara saya, tuan-tuan, untuk memiliki keimanan yang sempurna? Ialah kita bebaskan diri kita daripada melakukan sesuatu kerana selain Allah. Jangan pernah sekali-kali buat sesuatu kerana selain Allah. Itulah yang sempurna. Dan jangan pernah sekali-kali bergantung kepada selain Allah. Itulah iman yang sempurna. Kerana saya ulang balik tuan-tuan sekalian, yang saya sebut awal tadi, yang saya yakin tuan-tuan dah ingat, saya ulang lagi untuk kita kaitkan. Iman adalah rasa. Sepenuhnya rasa itu untuk Allah. Rasa apa? Rasa percaya kepada Allah, membenarkan keagungan Allah, membenarkan kebesaran Allah, membenarkan kekuatan Allah, membenarkan kesempurnaan Allah. Maka bila mana kita sudah membenarkan kesempurnaan Allah, kewujudan Allah, keagungan Allah, maka kita akan lakukan sesuatu hanya untuk Allah. Jangan buat sesuatu. Tapi ada orang atas muka dunia dalam masa dia mendakwa dia beriman kepada Allah, tapi dia sembahyang pun ada untuk selain Allah. Ini wal-iyazubillah. Walaupun kita dah tahu maknanya syirik, riak, tapi orang yang macam ni kita pun tak tahulah dia faham tak faham apa makna iman. Ya? Kalau sembahyang pun dia boleh buat untuk orang lain, baca Quran pun dia boleh tunjuk-tunjuk kat orang, yang lain tak tahulah. Yang ni bahaya, dan mungkin akan menafikan keimanan dia kepada Allah, ataupun akan menyebabkan imannya tak sempurna kepada Allah. Jadi saya ulang balik sebagai kesimpulan, dua perkataan je tuan-tuan. Apa makna iman? Yang menjadi sempurna iman itu pada diri kita, maka kita kena buktikan. Bukti yang pertama, jangan lakukan sesuatu kepada untuk selain Allah. Yang kedua, jangan pernah bergantung. Okey, selesai. Yang kedua, yakin. Ya, wal yaqin, yakin ialah khurujuka anka. Engkau keluarkan dirimu daripada dirimu sendiri. Yakin pula ialah, tapi dari segi penakrifan di sini ada satu tambahan, yakin adalah ketenangan jiwa kepada yang dipercayai. Yakin ialah jiwa kita sudah mula tenang kepada yang kita percaya, iaitu Allah. Dah mula tenang dengan Allah. Contohlah tuan-tuan, contohlah kita ditimpa musibah, maka gelisah kita. Tak kira lah kita tu ustaz ke, kita tu tuan guru ke, kita tu profesor ke, kita tu ahli ilmu, ahli ibadah ke apa, hebat ke kita, ahli bangun malam, ahli qiyamul lail pun, kadang-kadang bila mana ditimpa musibah yang berat, maka kadang-kadang hati dan jiwa kita apa? Goyang. Letih, lesu, lemah, kecewa, macam-macam lah tuan-tuan. Tapi bila mana orang datang sebut, sabarlah tuan, Allah ada bersama dengan kita. Kan banyak bahasa-bahasa yang Nabi kata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Maka orang yang yakin dengan Allah, bila mana dengar kalimah Allah, tenang. Itu maknanya dia dah mula ada noktah permulaan sebagai seorang yang yakin kepada Allah. Itu yakin. Tapi kalau kita sebut Allah, kita baca Quran, kita sembahyang pun tak jadi tenang, mungkin kita tak sampai tahap yakin. Bukan tak percaya, bukan tak beriman, tapi tak sampai kepada maqam, kedudukan. Berapa ramai orang percaya tapi tak yakin. Percaya,
tapi tak berapa yakin. Betul kan ya? Sebab yakin dengan percaya itu agak berbeza sikit. Cuma untuk menambahkan pengetahuan kita apa makna yakin, ketenangan jiwa kita kepada yang dipercayai sehingga membuahkan kesetiaan dalam keinginan, iaitu tidak inginkan selain Allah. Kita tenang kepada Allah dan akan membuahkan perasaan kesetiaan dalam keinginan kita, yang mana rasa hati kita tidak pernah lagi ingin kepada selain Allah. Hanya Allah yang kita nak. Susah tuan-tuan, walau bagaimanapun kita usahalah. Bagaimana cara usaha? Pertama sekali kita doa pada Allah, kita solat hajat. Ya. Tuan-tuan pernah tak solat hajat minta yakin? Minta sihat pernah? Minta bahagia pernah? Minta bahagia, ya Allah kau bahagiakanlah aku dan isteriku, ya Allah, ahli keluargaku, ya Allah. Pernah kan? Minta yakin pernah? Ya Allah kau anugerahkanlah ke dalam hatiku, ya Allah, dan hati ahli keluargaku, ya Allah, yakin kepadamu sepenuhnya, sesempurnanya, ya Allah. Salah satunya oleh kerana kita sudah faham apa makna yakin, biarlah jiwaku tenang denganmu, ya Allah. Setiap kali aku sendiri menyebut kamu Allah, ataupun setiap kali aku dengar namamu, sifatmu, perbuatanmu, aku tenang, ya Allah. Bahkan jangan ada dalam hatiku ingin kepada selainmu, ya Allah. Hati-hati tuan-tuan, hati. Ya, Ustaz, tapi akhir-akhir ni rasa ingin nak kahwin ni macam mana? Yang tu bukan hati, yang tu tuan-tuan sekalian bolehlah juga, tapi kahwin tu kerana Allah. Ustaz, akhir-akhir ni, minta maaf tuan-tuan sebut kahwin ni ya, nanti kata ustaz ni tak ada tajuk lain. Tak, ni salah satu contoh lah. Kalau dah tak ada, okey lah, bagus lah kan? Ke masih ada? Ustaz, akhir-akhir ni rasa nak pergi mana? Melancong. Keinginan. Yang tu tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi kerana Allah. Kalau kita buat sesuatu kerana Allah. Kalau berkenan tu kerana, maknanya semua itu untuk Allah. Yang pernah kita sebut sebelum ni, hidup dengan dua huruf. Pertama huruf ba dengan Allah, yang kedua huruf lam kerana Allah. Okey ya? Pegang dua ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergilah ke mana pun, tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan pegang dua huruf. Pertama ba. Sebab tu Allah ajar kita, surah pertama suratul Fatihah, ayat pertama bismillah, huruf pertama adalah ba. Ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, huruf pertama daripada wahyu Allah itu adalah ba. Kenapa? Kerana Allah nak ajar kita hidup dengan ba. Apa makna ba? Dengan Allah, dengan hidayah Allah, dengan agama Allah, dengan Rasulullah, dengan kitab Allah, dengan Allah mudahnya. Yang kedua huruf lam. Ya. Alhamdulillah, segala puji li. Huruf ni ya, alhamdulillah perkataan kalimah. Yang kita nak bahas huruf, hidup dengan huruf. Kerana mudah nak faham. Kalau kadang-kadang kalimah perlu diterjemahkan kerana setiap kalimah itu ada makna yang tersurat dan tersirat, tapi huruf mudah. Maka bila mana kita hidup dengan lillah, maka teruskanlah kehidupan kita. Ya, salah satunya kerana Allah. Nak sesuatu boleh, tapi kerana Allah. Baik, kemudian maka bukti. Ya, setiap perkara nak kena bukti. Ya, bukti keyakinan adalah seseorang itu tidak lagi menisbahkan sesuatu kepada dirinya kecuali apa yang dinisbahkan oleh Allah kepadanya. Baik, tuan-tuan sekalian, saya lihat. Apa bukti saya dengan tuan-tuan sudah berada pada kedudukan yakin? Maka buktinya ialah tidak lagi kita menisbahkan sesuatu yang kita miliki, yang kita ada, apa? Kebijaksanaan kita, kekayaan yang ada pada kita. Apa lagi? Apa-apa tidak pernah lagi kita nisbahkan pada diri kita. Macam kita kata apa? Korun ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kekayaan itu hasil kebijaksanaan dia. Dia kaya. Kenapa dia kaya? Sebab dia bijak. Dia bijak cari harta, dia bijak berniaga. Kadang selagi mana saya dengan tuan-tuan, apa yang kejayaan yang kita ada pada hari ini, kita nisbahkan pada diri kita. Apa yang kita miliki pada hari ini, kita nisbahkan pada diri kita. Maka tak ada yakin pada diri kita dengan Allah. Kerana segala-gala kita kena faham bahawa kita, bila mana kita tenang dengan Allah dan kita nak tidak selain daripada Allah, hanya Allah sahaja, maka segala apa yang ini kita nisbahkan pada Allah. Tapi saya yakin tuan-tuan dah bercakap. Sebab tu kita, alhamdulillah, kita orang Malaysia ni tuan-tuan sekalian, banyak tuan-tuan guru kita zaman dahulu, ataupun kita nak kata apa, banyak perkara yang
Zaman dulu tuan-tuan guru kita ajar kita, sehingga kata dan bicara kita banyak berlapik. Alhamdulillah, hasil titik peluh saya dah ni. Tapi alhamdulillah, ada juga perkataan dulu. Ni saya ni dengan izin Allah, anugerah Allah. Maka bahasa-bahasa begini ni, inilah salah satu daripada perkara menisbahkan sesuatu, jangan hanya kepada kita, tetapi terus kita nisbahkan kepada Allah. Bijak anak tuan, berjaya semua sekali. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ini bahasa yang selalu kita guna. Yang inilah yang kita nak. Ya. Oh, memang anak saya bijak, dia ikut saya lah. Saya dulu pun bijak juga. Sudah. Ada tuan-tuan. Memanglah anak saya memang bijak-bijak. Dia ikut ayah dia lah. Tak nampak ayah dia bijak? Sudah tuan-tuan sekalian. Ni hasil kebijaksanaan saya ni. Sudah. Bukan tak boleh. Kadang-kadang ustaz takkanlah sampai salah cakap begitu. Taklah sampai kita kata berdosa besar. Tapi orang ni orang yang sifat yakinnya, keimanannya tidak sempurna dengan Allah. Kerana dia masih nampak dirinya. Sedangkan dirinya ini pun tidak pernah ada. Asal tuan-tuan sekalian, sebelum ada cerdik, kita kena ada dulu. Cerdik dulu ke kita dulu? Kaya dulu ke kita dulu? Kita kena ada dulu, baru ada kaya. Kita kena ada cerdik dulu, baru kena ada kita dulu, baru datangnya cerdik. Habis, kalau kita dulu, barulah ada yang ada pada hari ini. Sebab tu saya pernah tanya tuan-tuan, tapi ini dah banyak kali dah tanya soalan ni. Hari ini, tuan ada isteri, tuan ada anak, tuan ada harta, tuan ada jiran, tuan ada apa yang ada hari ini, kenapa ada? Hari ini ada isteri kan, kenapa? Hari ini ada anak, dah. Kenapa ada anak? Sebab kahwin lah ustaz. Tak, berapa ramai orang kahwin tak ada anak. Ya tuan-tuan sekalian, cuba kita tanya, ada tak orang yang kahwin tak ada anak? Ada. Kalau macam tu, adakah kerana kahwin tu mesti ada anak? Tak semestinya. Habis yang ada tu, Allah beri zuriat. Ni saya, kenapa saya kaya? Sebab saya pandai berniaga. Berapa orang berniaga tak kaya-kaya? Betul ya? Ke yang niaga tu semua kaya? Tak juga, yang bankrupt pun ada. Habis yang kaya ni, Allah. Kita dulu ke kaya dulu? Kita kena ada dulu, baru datangnya kaya kepada kita. Habis kita ada tu, siapa yang ada? Allah. Maka kalaulah kita tahu adanya kita ni kerana diadakan oleh Allah, maka segala apa yang kita miliki hari ni kerana Allah yang beri. Dia kena ada asal. Setiap untung nak kena ada modal. Kalau modal pun tak ada, nak untung apa? Diri kita ni modal untuk mendapat segala keuntungan yang kita miliki hari ini. Maka adanya kita ini dari Allah. Maka sebab itulah kalau kita sudah diri kita ini, sekadar itu sahaja kewujudan kita tidak akan wujud tanpa diwujudkan oleh Allah. Maka segala kita miliki hari ini adalah dari Allah. Maka jangan pernah nisbahkan sesuatu pada diri kita. Nampak sangat kita ni tak berapa. Minta maaf tuan-tuan ni kalau saya salah guna bahasa. Nampak sangat kita, termasuk saya, termasuk kita, tak cerdik, tak matang. Macam kita lah tuan-tuan, segala apa yang kita miliki hari ni, harta ayah aja yang kita dapat. Harta pusaka. Oh subhanallah, cakap lebih-lebih. Orang ini tak tahu asal dia daripada mana dia milik. Apa yang dia ada hari ni. Nasib baik ayah dia kaya, tidak tak kaya-kaya dia. Maka dia, tapi bila mana dia orang puji dia akan ingat, tak tuan, ni hasil ni bukan hasil saya, ni ayah saya ni, alhamdulillah ayah saya bekerja kuat. Dia ingat ayah dia. Tapi ada orang ni dah lupa, mentang-mentang dia dapat harta, dia lupa ni adalah hasil usaha titik peluh ayah dia dulu yang bagi kat dia. Orang ni anak yang tak matang, anak yang tak kenal jasa. Begitulah saya dengan tuan-tuan. Segala benda yang kita miliki hari ni, bila mana kita nisbah pada diri kita, sebab kita bijak, sebab kita bersungguh, sebab kita kerja kuat, tanpa ingat Allah, maka ketika itu kita hamba yang tidak matang menjadi seorang hamba, ya, yang tidak kenang budi, yang lupa, ya. Gitulah tuan-tuan sekalian, ya. Itu pertama. Saya ulang balik, ya. Bagaimana bukti untuk menyatakan bahawa kita sudah berada pada tahap keyakinan? Di saat hidup kita tidak lagi berbicara, tidak lagi bertindak menisbahkan kepada diri kita sendiri. Baik, yang kedua, dan melihat hanya keakuan Allah. Ya. Saya baca balik di sini. Kecuali apa yang disebut oleh Allah kepadanya. Dan melihat hanya keakuan Allah dan kewujudan Allah yang mutlak, satu-satunya Tuhan yang maha wujud secara hakiki.
Yang ni kena doa dah tuan-tuan. Setiap kali kita dapat sesuatu, kita terus menisbahkan sesuatu pada Allah. Setiap kali kita memandang sesuatu, setiap kali kita mendengar sesuatu, setiap kali apa yang berlaku ke atas diri kita adalah semua dari Allah. Contoh kita lihat apa tuan-tuan? Kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat pandangan gunung ganang, kita lihat lautan yang luas. Kita lihat anak kita subhanallah dah membesar dengan baik, dah berjaya. Semua kita nampak Allah. Ketika itu kita ada yakin dengan Allah kerana apa? Kerana segala-gala itu dari Allah. Tuan-tuan, kalau harap kat saya, harap kat tuan-tuan, kita nak jaga diri kita pun tak boleh. Betul ya? Ni. Tuan-tuan ingat terjaga ke ni? Ni. Okey ke? Belum tentu berapa ramai doktor yang kat hospital. Bukan setakat ni, dia pakai pakaian dia pun kena juga. Siapa yang boleh jaga kita? Sebab tu tuan-tuan kalau keluar rumah, jangan lupa baca. Bacalah apa yang tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, kalau boleh 7 kali. Paling-paling kurang 3 kali. Paling-paling 7 kali. Yang saya belajar dengan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin 7 kali. Tapi kena lancar. Kalau turun tadi baca, ada satu yang tak lancar, jangan turun lagi, tunggu sekejap. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Apa lagi? Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Fallah, maka Allah khairun hafiza, sebaik-baik penjaga. Kita rasa kita dah baik dah jaga diri kita dari sudut kesihatannya, apa SOP semua sekali. Belum tentu. Yang baik jaga kita bukan pelitup muka ni. Yang menjaga kita bukan sanitizer ni tuan-tuan. Yang jaga kita Allah. Tapi sanitizer nak kena pakai? Kena pakai. Mas ni kena pakai, jangan buat yakin pula tuan-tuan. Ada setengah ustaz katanya, siapa dia bagi tahu? Dia kata, ada saya pergi kuliah satu tempat. Dia kata ada ustaz tak nak. Minta maaf lah, bukan nak burukkan ustaz. Mungkin ustaz tu wali Allah, mana tahu kan. Jadi dia dah maqam dia tinggi. Tak apalah, tapi walau bagaimanapun wali ke kita ni kena pakai. Tambah-tambah wali nikah. Ni memang kena pakai. Kenapa? Kerana sebab musabab itu wajib. Mengambil sebab. Ya. Kalau kita kata tak nak pakai, jangan pakai semualah. Ya. Yakin kerana Allah tu yang bagi kenyang. Kalau macam tu tak payah makan lah. Ni masa makan 3 pinggan. Lepas tu kata Allah yang mengenyangkan. Maknanya kena makan jugalah. Maka kena tutup lah. Tapi walau bagaimanapun, bukan penutup ini yang akan menyelamatkan kita. Kerana apa? Ada ayat Quran yang mengatakan, Fallahu khairun hafiza. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Jaga kesihatan kita, jaga keselamatan kita. Saya dah cerita, tapi kalau nak cerita, dia tak boleh cerita tuan-tuan sekalian. Pukul berapa dah kita ni ya? Perlu ingatkan, sebab kita ni pukul 8.39 ataupun 36 lah. 3 minit sebelum tu kita berhenti. Dia tak boleh. Sebab kita kena ikut, kena patuh apa yang ditetapkan demi keselamatan diri kita untuk beribadah kepada Allah dunia dan akhirat kita. Cuma saya cerita ringkas, saya pernah ikut map ke apa. Pukul 11 ke dekat pukul 12 malam. Map tu bawa ke kubur. Laju makin sempit. Tengok saya pun berat dah. Tengok lain macam pagar. Tengok belah kanan gelap. Tengok belakang pun gelap. Rupanya saya dah masuk lorong lain dah tuan-tuan. Dia bawa saya ke lain. Saya jenguk sebab ada pagar tinggi. Saya jenguk macam tu. Rupanya kubur. Berdiri bulu roma kaki sampai ke kepala tuan-tuan. Takut juga. Duk mengajar kita tauhid. Rupanya takut juga tuan-tuan sekalian. Akhir sekali tuan-tuan saya doa. Masa tu rasa-rasa. Saya cakap apa ya? Dia tak ingat. Semua tak ingat. Ayat kursi pun tak ingat. Rupanya macam tu tuan-tuan. Allah nak ajar apa tak tahulah. Tuan-tuan pernah kena. Sampai ayat kursi pun dah tak ingat. Akhirnya saya doa, Ya Allah, Engkau ingatkanlah apa-apa ayat yang aku nak baca, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Datang dalam hati ingatan. Yalah, hafal tu nak kata banyak, taklah banyak sangat. Tapi agak banyak jugalah hafal ayat. Takkan tak ingat 3 kul. Terus kan, mesti ingat. Tapi tak ingat masa tu. Akhir sekali saya kata, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah. Tak tahu nak buat tuan-tuan sekalian. Nak corner tak boleh. Sempit jalan, kena reverse dalam 200 meter. Saya ingat saya kena reverse perlahan-lahan. Dah lah kena perlahan, tepi ni ada longkang. La haula wala quwwata illa billah. Akhir sekali lepas itu saya baca, Ya Allah tolonglah aku, Ya Allah. Aku nak baca ayat apa ni, Ya Allah. Akhir sekali datang dalam hati, dalam banyak-banyak tuan-tuan ingat, Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Saya pun baca tak apa, Fallah, tapi berdiri bulu roma tak ceritalah tuan-tuan. Macam nak cabut kopiah ni.
Saya malam tu ni sajalah, minta maaf dah tuan-tuan. Live ni. Nanti orang kata, penakut juga ustaz ni. Tak apalah nak buat macam mana dah, kita takut. Akhir sekali saya cakap, oh, kalaulah ada yang datang tengok kat cermin begini, memang confirm saya terjun ke tu lagi. Tapi ayat yang datang, fallahu khairun hafizah. Terima kasih ya Allah, dalam banyak-banyak ayat engkau bawa ayat ni saya kata untuk mengajar kepada kita yang menjaga kita pada waktu itu tidak ada lain kecuali Allah. Akhir sekali saya mungkin Allah nak ajar saya tuan-tuan sekalian, ya Allah, pergi ke kawasan kubur seorang diri. Bukan sengaja nak pergi, kalau sengaja nak pergi dia lain, dia baca awal-awal. Ya, pun dah takut dah. Bagaimanalah kalau Allah matikan kita, Allah letak kita seorang-seorang dalam kubur. La haula wala quwwata illa billah. Inilah yang sampai sekarang terasa. Sebab itulah kalau kita nak pertolongan Allah di saat kita seorang-seorang duduk dalam kubur tuan-tuan, jangan lagi kita nisbahkan segala apa yang kita ada hari ini kerana diri kita. Kerana diri kita tak ada apa-apa sebenarnya. Kalau Allah tidak bantu kita, kalau Allah tidak selamatkan kita, tak payahlah kita pakar dalam bidang apa sekalipun. Masuk kita dalam kubur, Allah tak bantu kita, habis kita nak jawab satu soalan pun tak boleh. Sebab tu kadang-kadang saya, tuan-tuan minta maaf mungkin kalau saya silap, tuan-tuan boleh tegur saya. Sebab kita manusia, walaupun siapa kita tetap akan ada kesilapan. Kadang-kadang saya sebut begini tuan-tuan, saya cakap terang-terang dalam kuliah saya. Walaupun kadang-kadang ada juga orang-orang tegur, Ustaz jangan cakap gitu Ustaz, nanti anak murid tengok Ustaz ni, macam tadilah, Ustaz jangan cakap gitu, nanti orang anak murid kata Ustaz ni penakut juga Ustaz. Tak apalah, dah kita takut, nak buat macam mana? Betul tuan ya? Ketuan berani. Tambah-tambah di saat Allah bawa begitu, subhanallah, nak bagi tahunya, akhir sekali ya Allah, betapa gerunnya, takutnya aku ya Allah dalam keseorangan. Bagaimana kalau aku berada di dalam, yang tu boleh river lagi tuan-tuan, boleh river, boleh cabut lari kalau apa-apa pun, tapi kalau dah masuk dalam, tak akan mampu kita keluar. Mana datang malaikat, kita nak jawab apa? Akhir sekali ya Allah, tolonglah ya Allah, di saat aku keseorangan, kalau malaikat mungkin akhir tu tanya aku soalan ya Allah, biarlah, bantulah aku, biar aku boleh jawab ya Allah. Aku tahu aku tak akan boleh jawab ya Allah. Tuan-tuan cakap awal-awal, nisbah pada diri kita. Kalau betul kita nak jawab, bukan takat nak jawab, tengok dia menggeletar. Tak kena gaya pensan kita kalau kita mungkin akhir datang. Ya? Apatah lagi kalau kubur kita makin sempit, makin sempit, makin sempit, tengok ularnya, kalau jengkingnya, habis pensan kita tuan-tuan. Tu nak jawab soalan macam mana? Akhir sekali ya Allah, aku tahu dah, kalau aku masuk dalam kubur, kalau aku disoal oleh malaikatmu, aku tak akan mampu jawab ya Allah. Tolong aku ya Allah di saat itu ya Allah. Akhir sekali saya cakap, ya Allah, kalau boleh jangan bagi malaikat soal aku ya Allah. Kenapa? Kerana aku tahu aku tak mampu jawab. Tolong bebaskan aku daripada soal jawab kubur ya Allah. Cakaplah tuan-tuan dengan Allah, supaya Allah tahu bahawa kita tak akan lagi menisbahkan dengan apa yang kita miliki, kekayaan, kepandaian, kebijaksanaan. Tak ada apa ketika itu di saat kita berdepan dengan malaikat dalam kubur. Sekarang kena berbicara tuan-tuan. Banyak akhir-akhir ini, bukan maksud akhir-akhir maknanya saya dengan tuan-tuan sudah pasti semakin hari kita berada di penghujung usia. Semakin hari semakin hujung, semakin hari semakin hujung. Ya Allah, aku tahu, aku yakin dengan apa yang disampaikan oleh nabimu, apa yang kamu sebut di dalam Al-Quran, ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya Allah, aku tahu aku semakin dekat denganmu ya Allah. Tetap banyak berbicara dengan Allah. Ya, kalau tak boleh bangun malam tak apalah tuan, tetapi minta dengan Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku semakin ternak, tubuh badanku semakin lemah ya Allah. Kadang-kadang nak bangun malam lemah ya Allah. Berilah sedikit kekuatan ya Allah. Ya Allah, kalau aku tak mampu bangun malam, maafkanlah aku ya Allah. Tapi ya Allah, aku nak bagi tahu padamu, aku tahu bahawa kamu telah bagi tahu dalam Quran, aku semakin hari semakin akan mengakhiri hidup aku ya Allah. Tolonglah perbanyakkan hati aku ingat kepadamu ya Allah. Minta bantuanmu ya Allah. Tuan-tuan, kita nisbahkan segala-galanya ya Allah. Aku tahu ya Allah, kalau harap kat diri aku, walaupun orang gelarkan aku ni pakar itu, pakar ini, ada itu, ada ini, sebenarnya aku tak mampu nak buat apa-apa kalau aku meninggal dunia. Tuan-tuan, memanglah Allah, kalau Allah matikan kita, tak ada apa dah kita nak buat apa. Tak tahu nak buat apa dah. Subhanallah. Belum mati pun Allah datangkan sakit yang namanya apa? Lumpuh. Pun tak mampu buat apa dah kita. Ya, Allah lumpuhkan tangan kita, Allah lumpuhkan kaki kita, badan kita. Hidup lagi, ya masih hidup, tapi dah tak mampu nak buat apa dah. Bagaimana kalau Allah matikan kita langsung tak mampu nak buat apa? Kalau tidak dengan rahmat Allah. Ini yang dikatakan, ya,
Jangan pernah nisbahkan kepada selain Allah segala apa yang kita miliki, bahkan diri kita, dan melihat hanya keakuan Allah. Jangan ada keakuan diri. Yang ni yang tuan-tuan saya yakin ya, kalau bahasa Arab disebut ananiyah. Ananiyah, keakuan diri. Semuanya aku. Ya Allah marah sangat pada iblis. Salah satunya iblis mengambil hak Allah, iaitu merasa keakuan diri. Kan dia kata apa? Ya Allah kata ma mana'aka. Apa yang menghalang kamu? So, kamu tak nak sujud pada Nabi Adam ni, apa yang masalah kamu sebenarnya dalam bahasa berbicara? Dia kata aku khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku. Ni bahaya tuan-tuan. Sebab tu Allah Taala ada waktu dia kata apa pada diri dia? La ilaha illa ana. Dalam Quran cuba tuan-tuan baca ya. Kadang-kala la ilaha illallah, kadang-kala la ilaha illa anta, kadang-kala Allah sebut la ilaha illa ana fa'budni dalam surah Taha ya. Tiada Tuhan melainkan aku, sembah aku. Ni kata Allah supaya apa? Supaya yang boleh guna aku ni Allah. Kita tak boleh. Kita kena guna dia, Allah. Kul huwa, katakanlah dia. Siapa dia? Allah. Siapa Allah? Ahad, Tuhan yang Esa. Sebab tu kita baca kul huwa, katakanlah dia. Dia tu pula, Allah pula, dia boleh kata aku. Aku yang cipta semua ni. Aku yang milik semua ni. Aku yang takbir semua ni. Aku yang bijak, aku yang kaya, aku yang sempurna. Selain aku tak ada yang sempurna. Allah. Tapi kalau kita tak boleh. Bahkan jangan nampak sedikit pun diri kita. Okeylah. Masa okey lagi. Okey, kita teruskan sikit lagi tuan-tuan. Muka surat seterusnya, orang yang yakin adalah orang yang keluar daripada dirinya. Tadi dibuat kesimpulan daripada tadi. Atau dalam bahasa mudahnya ialah orang yang membebaskan dirinya sendiri, iaitu dia tidak melakukan diri. Jangan buat kerana diri kita. Tuan-tuan, yang menjadi punca masalah sebenarnya diri kita. Kerana banyak benda yang kita buat untuk diri kita. Ini menjadi masalah. Akhir sekali membebankan diri kita. Tapi kalau kita buat kerana Allah, Allah akan bantu kita dan tidak akan terbeban diri kehidupan kita. Kita nak cakap macam mana ya tuan-tuan? Ada satu perbahasan dalam sebuah kitab Ar-Rasail Ad-Darqawiyah, Maulai Arabi Ad-Darqawi ya rahimahullahu taala. Salah satu daripada cara kita nak bebaskan daripada diri kita, katanya, jangan banyak bercakap pasal diri kita. Contohnya, aku ni ada tak? Ke aku ni tak ada? Aku ni bijak tak? Ke aku ni tak berapa bijak? Hari ni aku nak apa ya? Hari ni aku nak makan apa? Semua aku. Yang ni yang kadang menjadi beban pada diri kita. Beban apa? Beban lalai. Lalai kita dari Allah. Tuan-tuan, bagi orang yang faham, tidak ada musibah yang paling besar pada dirinya bila mana dia mula lalai kepada penciptanya. Hatta dalam sembahyang pun dia lalai. Inilah punca. Jadi macam mana? Dia kata jangan banyak sebut aku, banyak sebut Allah. Ni dalam bab lain lah. Kata bagi tahunya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Ni bahasa-bahasa kan. Kan ada waktu-waktu bila mana kita tengok benda yang ajaib, yang takjub, subhanallah. Bila tengok benda yang berlaku aksiden, masya Allah, kan? Bila mana diri kita dah dikenakan sesuatu musibah, la haula, tak mampu nak buat apa-apa dah, la haula. Kan ada bahasa-bahasa tu. Kalau kita berbicara begitu, selamat kita. Cuma dia kata apa punca sebenarnya yang jadi macam tu, yang jadi lalai begitu tu, kenapa? Dia kata kerana nafsu. Terlalu banyak mengikut kehendak nafsu. Maka orang tanya dia balik, habis macam mana nak buat dengan nafsu? Dia kata lupakan nafsu. Dia jawapan dia lain sikit tuan-tuan. Kalau kita belajar dengan ustaz-ustaz biasa, bukan ustaz biasa, maaflah cakap, kita nak kata selalu ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita mengajar kita macam mana kita nak berdepan dengan nafsu. Biasanya, tu bahasa betul. Biasanya guru kita, ustaz kita mengajar lawan nafsu. Mujahadatun nafsi.
Tapi dia, adapun Maulai Arabi Ad-Darqawi ini, dia bagi satu kaedah kepada kita. Lupakan nafsu itu. Lupakan kehendak dia. Habis. Ingat Allah banyak-banyak. Itu sebenarnya. Lupa nafsu ni tidaklah kita kata dia nak makan sampai tak bagi dia makan, dia nak tidur tak bagi dia tidur. Tak boleh. Yang nak tidur tu nafsu lah. Boleh bagi? Boleh bagi. Tapi janganlah segala-galanya memenuhi keinginan nafsu sampai tidur pun tak bangun. Ya, sampai pukul 8 pagi baru nak bangun. Yang itu yang tak boleh. Maka bagaimana cara dia? Lupakan nafsu, ingat Allah. Maka Allah akan bantu kita mengawal nafsu. Gitulah cara dia. Contoh lupa makhluk. Tapi ada orang ni dia banyak ingat isteri dia, dia banyak ingat anak dia, dia banyak ingat suami dia, dia banyak ingat kawan dia. Allah tak banyak sangat. Jadi menyebabkan suatu ketika nanti dia kecewa dengan isteri dia, dia kecewa dengan anak dia, dia kecewa. Tapi kalau dia banyak ingat Allah, Allah yang akan mengajar dan membantu dia dengan isteri dia, dengan anak dia. Macam contoh beginilah tuan-tuan. Kita nak ingat isteri, kena ingat Allah. Kita kena ingat Allah. Tapi bila mana kita ingat Allah, Allah akan jadikan kita ingat isteri. Tapi berapa ramai orang yang katanya nak ingat isteri, tak ingat juga pun. Orang kata nak ingat suami, tak ingat juga pun. Betul ya? Tapi kalau ingat Allah, Allah akan buat kita ingat isteri. Kalau kita sayang Allah, Allah akan membuat kita sayang isteri. Kerana Allah. Kalau kita cinta Allah, isteri jangan bimbang. Sebab tu saya dalam kuliah-kuliah saya cakap apa? Saya kata kita suami ni balik rumah cakap, I nak cakap kat you, bermula pada malam ni, you dah tak ada dalam hati I. Cuba tuan-tuan nak tengok wajah dia berubah macam mana. Kok dia tanya, kenapa bang? Abang dah letak siapa dalam hati abang sehingga nak buang saya daripada hati? Cakap, I nak letak Allah dalam hati I. Dan bermula malam ni, I tak akan cinta you lagi. Sudah. I nak cinta Allah. Tapi you jangan risau. Di saat I mencintai Allah, Allah akan bawa cinta I untuk you. Kerana Allah. Ini cinta yang sebenar. Boleh tuan-tuan malam ni? Okey lah ya. Kau tak apa-apa berani nanti. Sudah. Gitulah. Sebenarnya rupa-rupanya Allah Ta'ala ni dia bagi satu kaedah melalui nabinya, melalui para alim ulama pewaris nabinya, mengajar kita kunci-kunci kehidupan. Tapi oleh kerana kita tidak memegang kunci itu, kita mencintai makhluk lebih banyak daripada Allah. Kita ingat makhluk lebih banyak pada Allah. Bahkan kita memenuhi keinginan diri kita lebih banyak daripada keinginan Allah. Akhir sekali kita terbeban dengan diri kita dan makhluk. Gitulah tuan-tuan ya. Okey, sikit lagi. Allah. Yang inilah yang kadang-kadang kalau saya duduk mengaji dengan syekh saya, Allah. Dia sebut dalam bahas dalam mat 6 harakat. Allah. Supaya kita tenggelam dalam ingatan kita kepada Allah. Tuan-tuan pernah sebut dengan isteri, dengan suami. Kadang-kadang kita panggil apa? Yang pendek tu. Tuan-tuan kena panggil saya. Biar tenggelam dalam tu. Tak pernah. Menghayati panjang. Mat. Dengan mat, 6 harakat. Allah. Sama juga la. Ya. Masa saya di Yaman dulu, kita sebelum witir ke selepas witir, Allah tak ingat dah. Sebelum witir ke lepas witir tuan-tuan? Sebelum witir. Dekat-dekat nak witir tu. Kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la 6 harakat. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La kita. Kenapa dia panggil mak ta'zim? Di situ mak jaiz munfasil, mak juga mak ta'zim. Apabila huruf nafi di depannya ada kalimah tauhid, dia boleh baca 6 harakat.
Kenapa? Kerana memberi tekanan kepada jiwa kita, menafikan segala-galanya. Tiada Tuhan. Tiada. Panjang. Sama juga kita sebut Allah boleh 6 harakat. Allah, supaya kita tenggelam. Dan sesiapa yang tenggelam dalam menyebut kalimah Allah, Allah akan anugerahkan sesuatu yang tak pernah dia lihat, tak pernah dia rasa. Dipanggil tenggelam dalam keasyikan, keseronokan dengan Allah. Cuma apa yang saya sebut tadi yang selalu lama dah saya tak baca. Kadang-kadang disebut juga, itu bahasa biasa, kadang-kadang dia alunkan. Allah, 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 Sidi Allah, 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 Al-Azimullah. Allah, Allah, Allah. Sidi itu Sayyidi, Tuan punya diri, ku, Tuanku, pemilikku, dia Allah. Kena sebut kita ni ada Tuan. Jangan cuba nak jadi Tuan. Kita tidak lebih daripada hamba. Semua manusia lahir untuk jadi hamba. Tak ada seorang untuk lahir untuk jadi Tuan. Siapa Tuan kita? Kalau kita hamba mesti ada Tuan. Tuan kita adalah Allah. Sebab tu ada alunan zikir. Allah, Allah. Saya nak baca pun saya tak ingat semua tuan-tuan sekalian. Saya jarang hafal. Saya hafal sikit-sikit. Dah ya? Dah masa okey dah? Ya? 2 minit lagi. Okey, saya setakat ni dahululah insya-Allah tuan-tuan ya. Nanti kita akan sambung-sambung lagi pada masa akan datang insya-Allah. Kita sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, kerezekikanlah kepada kami kefahaman para nabi ya Allah. Khususnya kefahaman yang telah Engkau berikan kepada nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Engkau ilhamkanlah ke dalam hati kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagaimana Engkau ilhamkan kepada para malaikat yang muqarrabin yang dekat denganmu ya Allah. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami pembukaan ma'rifah sebagaimana Engkau berikan kepada para arifin ya Allah. Allah ma'anzil alaina ya Allah. Ya Allah, Engkau turunkan kepada kami ya Allah dawaan min dawaik, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, syifaan min syifaik, penawar daripada penawarmu ya Allah, rahmatan min rahmatik, rahmat kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, wa barakatan min barakatik, keberkatan daripada keberkatanmu ya Allah, ala hazihil auja' wal amrad wal asqam, ke atas apa yang sedang kami alami ini ya Allah, dengan kesakitannya, dengan penyakitnya, dengan ujian Covid-nya ya Allah. Fatabra, maka Kau sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, dan Kau sihatkanlah kami ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada malam ni kami belajar tentang iman dan yakin ya Allah. Kau anugerahlah ke dalam hati kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah